rupa-rupanya bukan saya seorang sahaja yang fikir benda sama. Orang putih ataupun orang negeri yang memang bahasa Inggeris dia power macam Malaysia pun fikir benda sama. So, bila pergi tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Yang mana dalam video ni saya nak kongsikan pengalaman menyertai Persatuan Bahasa Inggeris di Fukuoka, Jepun ketika kerja. Kalau masa universiti ke, masa sekolah ke, benda tu biasa kan, kita join kelab ke persatuan. Tapi ni masa saya kerja. Jadi ceritanya bermula bila mana saya dipindahkan ke Fukuoka. Di situ saya hidup sebatang kara, saya tak ada kawan, saya kebosanan. Maka saya pun carilah benda-benda yang saya boleh buat pada hujung minggu. Of course saya tak nak masuk kerja lah pada hujung minggu, walaupun benda tu dibolehkan. So saya pun cari persatuan yang saya boleh sertai secara percuma. Dia kalau bahasa Jepun tu kita panggil sebab masa tu saya target nak cari Persatuan Bahasa Inggeris. Kenapa saya cari Persatuan Bahasa Inggeris? Sebab saya tahu Inggeris saya jauh lagi bagus dari orang Jepun. So kalau saya join, saya akan duduk di, kita kata, di kerusi atas. Saya akan jadi lagi power dari mereka lah. So saya pun cari Eigokai. A tu merujuk kepada Western, A, E, I. Dia punya perkataan E-I-G-O. G-O tu adalah bahasa, Kai adalah perjumpaan, persatuan, majlis. Eigokai. So saya cari, saya jumpa satu Eigokai yang dibuat oleh orang Amerika Syarikat. So kami jumpa dekat satu kafe dekat Hakata. Hakata ni stesen kereta api utama dekat Fukuoka. So jumpa dekat situ, rupa-rupanya bukan saya seorang sahaja yang fikir benda sama. Orang putih ataupun orang negeri yang memang bahasa Inggeris dia power macam Malaysia pun fikir benda sama. So bila pergi tu, katakan ada 30 orang yang sertai, kita kata perjumpaan bahasa Inggeris tu, 30 orang hanya ada 3 orang Jepun sahaja. 3 orang Jepun sahaja. Yang lain tu dari negara-negara yang berbeza lah. And dalam grup saya, kami dibahagikan kepada beberapa grup. Dalam grup saya tu ada orang France, seorang profesor muda lagi masa tu. Saya umur sekitar 23 ke 24, tapi dia umur dalam 29. Then dia sedang buat PhD dalam bidang elektrik. Dia punya research. Dia cerita kepada saya, tak tahulah, kalau dia tipu lah. So dia buat research bagaimana nak bentukkan elektrik itu sendiri. Elektrik kan kita biasa nampak macam something like that kan. Tapi dia ni buat research, dibiayai oleh government Jepun untuk buat research macam mana yang elektrik tu nak tukar jadi love sebagai contoh. So dia buat research tu lah. Sekarang saya tak pastilah successful ke tak research tu. Saya pun tak ambil kisah pun. Saya just dengar apa yang dia sembang. Lepas tu dalam grup saya tu pun ada lepas tu masa kita orang dah tengah sembang-sembang, actually dia macam borak kosong je. Cuma kita perkenalkan diri, orang berbeza kan. Ada orang Jepun dalam grup saya, ada orang rasanya tak ada orang Jepun kot dalam grup saya, tapi campurlah semua. Saya ingat France tu saja sebab saya rasa wow gila dengan apa yang dia buat. So ada ucapan lah daripada pengurusi persatuan tu, orang putih Amerika Syarikat. Dia macam nak bagi motivasi lah. Kita just cakap saja, bahasa ni kita tak perlukan grammar yang betul. Grammar yang betul, tata bahasa yang betul. Dia cakap as long as maksud tu sujiru. Sujiru, perkataan yang anda kena hafal hari ni ialah sujiru. T-S-U-J-I-R-U, maksudnya sampai. Dia sampai, sujiru, bukan sampai tempat, tapi hati ke hati, sampai hati ke hati. Sujiru. Kalau sampai tempat tu benda lain pula lah. So kalau maksud tu sampai dekat pasangan kita, itu dah dikira sebagai effective communication. And apa yang buat saya rasa macam wow dia punya speech tu, bila mana dia kata dekat Amerika Syarikat sekalipun ada kelas bahasa Inggeris yang orang Amerika Syarikat sendiri gagal. And saya fikir, betul juga dekat Malaysia pun, walaupun orang kita Melayu, saya terus terang cakap, walaupun orang tu Melayu, bila ambil peperiksaan bahasa Melayu fail juga kan. Saya macam
Selama ni aku fikir bila dia orang Amerika Syarikat, dia punya English mesti power gila kan. Rupa-rupanya tak. Sebab bercakap, bahasa yang kita bercakap dengan bahasa yang kita tulis adalah dua benda yang berbeza. Tapi ramai yang cuba limitkan dia punya bahasa, kemampuan bercakap tu pada bahasa yang menulis. Sedangkan bila kita hidup sebenarnya boleh kata 80% adalah bahasa percakapan. Jadi kita just cakap sahaja asalkan kita punya partner ataupun orang yang kita sedang bercakap tu dia dapat maksud yang kita cuba sampaikan. And masa tu juga saya teringat kepada seorang kawan saya dah lupa nama dia. Kawan ni masa saya masuk kerja tu kan ada 30 orang, saya orang Melayu dan ada 2 orang Thailand dan 27 lagi orang Jepun. Dalam 27 orang ni ada seorang yang belajar pernah belajar dekat US, dia balik dekat Jepun, dia belajar kejap dan dia dapat kerja lah. Dia ni kan, budak ni kan, saya rapat lah dengan dia sebab dia boleh bahasa Inggeris, saya pun boleh bahasa Inggeris, so dia suka guna bahasa Inggeris, saya layan saja. Dia ni kanji. Dalam Jepun ada 3 jenis tulisan. Kita ada hiragana, kita ada katakana dan kita ada kanji. Kanji ni tulisan Cina lah, senang kata kan. Dalam tulisan kanji ni, bila kita mula-mula belajar kanji, kita akan diajar kanji bukit, kanji api, kanji pokok, kanji perempuan, kanji lelaki. Sebab ini adalah kanji-kanji yang senang lah. Dan salah satu kanji yang memang senang gila nak hafal ialah kanji air. Kanji air dan juga kanji kecil lah yang senang nak hafal kan. So macam tu. So budak ni kan, dia orang Jepun Dia orang Jepun tapi dia tak boleh nak tulis kanji Jepun. Saya macam gelak Dia boleh baca tapi dia tak boleh tulis. And actually kan, bila anda dah lama duduk dekat Jepun, mungkin anda tak boleh tulis. Kemungkinan besar kalau anda tak selalu tulis, anda tak boleh tulis kanji tersebut. Tapi bila anda tengok, anda tahu maksud dia apa, cara baca dia macam mana. Ini yang saya alami lah. Memang masa tahun pertama, tahun kedua dekat Jepun, saya boleh kata macam membazir je. Saya just hafal apa yang ada dekat buku teks. Tapi bila masuk tahun ketiga dekat Jepun, which is saya dah kerja ketika tu, memang banyak yang saya kena baca surat khabar, saya kena baca banyak report-report. So ketika tu memang saya boleh baca dengan sangat fasih lah. Walaupun surat khabar boleh baca surat khabar dekat Jepun adalah sesuatu yang kita kata hebat gila lah. And sekarang kalau anda tanya saya, memang mampus. Anda bayangkan saya balik Malaysia 2013, maksudnya 2013 sampai sekarang saya tak pernah kerja dengan orang Jepun. Saya adalah cakap-cakap Jepun sikit dengan kawan-kawan lama, dan ada juga cakap dengan macam bos Canon, masa tu bos Canon Malaysia, dia pun orang Jepun, so saya sembang dengan dia dalam bahasa Jepun. Macam sekarang bos Epson Malaysia, dia pun orang Jepun, so saya boleh sembang lah. Tapi itu pun bukanlah selalu cakap, tak ada, maybe 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau dengan bos Jepun dulu, bos Canon dulu, memang kita cakap dalam setahun 4-5 kali lah. Tapi kalau Epson ni kerap sikit, maybe 1 bulan 1 kali message dengan dia. So bahasa Jepun saya memang teruk gila. Cuma poin yang saya cuba sampaikan dalam video kali ni ialah bila kita nak bercakap dengan orang ni dalam bahasa luar sebagai contoh, kita tak perlu nak kisah sangat tentang tata bahasa. Maybe orang akan gelakkan kita, tapi kita boleh tolak tepi saja apa yang mereka nak cakap kepada kita. Yang penting maksud yang kita cuba sampaikan tu sampai. Itu yang paling penting lah. Orang gelakkan kita, actually yes, orang akan gelakkan kita. Kita tak dapat nak control orang lain, tapi kita boleh control apa yang kita nak. That's why kita just buat apa yang kita percaya. And macam saya bagi tahu tadi, kalau anda nak bercakap bahasa Inggeris tapi anda takut sangat dengan kesalahan tadi, maybe anda takut nak bercakap dengan orang putih sebab anda fikir macam orang putih ni mesti English dia power gila. Anda kena sedar yang dalam kelas bahasa Melayu ada je kawan yang lagi fail dari anda. Kalau anda yang paling teruk, mungkin anda kena cuak sikit lah. Tapi saya percaya yang semua orang boleh lah bercakap kan. Boleh, insyaAllah boleh bercakap. Itu sahaja untuk video kali ni. Kalau anda ada persoalan ataupun anda ada nak suggest saya cerita benda lain untuk next video, anda boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya baca dan reply komen anda tu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa.